Assalamualaikum, anda bersama saya Azam Abdullah dalam Pastikan Sahih edisi 15 April 2021. Selama setengah jam kami ketengahkan isu-isu tular, hebahan maklumat dan penafian berita palsu, jadi terus setia hingga ke akhir rancangan. Baik, seperti biasa kita mulakan dengan perkembangan ini terlebih dahulu. 7 jajahan di Kelantan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 16 April hingga 29 April depan berikutan peningkatan kes positif COVID-19 secara mendadak di dua negeri itu. 7 jajahan itu ialah melibatkan Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Bacok, Macang, Tumpat dan Tanah Merah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Kementerian Kesihatan mengesahkan berlaku peningkatan kes sebanyak 30.5% di negeri Kelantan dalam tempoh 14 hari iaitu daripada 756 kes kepada 1,088 kes dan kesemua 7 jajahan itu berada di dalam zon merah. 4 lagi kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu 1 di Sabah dan 3 di Pahang. Itu kata Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kawasan terbabit ialah Kampung Tanjung Batu Keramat, Kota Belud serta Ladang Lipang, Ladang Laukin dan Kampung Inoi di Muazzam Shah Rompin. Katanya PKPD di semua lokaliti terbabit bermula hari ini hingga 28 April. Baik, ini pula di Sabah. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di Kampung Tanjung Batu Keramat, Kota Belud Sabah dan 2 ladang serta 1 kampung di Muazzam Shah Rompin Pahang bermula hari ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PKPD di Kampung Tanjung Batu Keramat terpaksa dilakukan selepas 17 kes positif COVID-19 direkodkan hasil 25 ujian saringan ke atas penduduk lokaliti itu. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Juara Pulau Tioman Rompin Pahang ditamatkan hari ini lebih awal daripada jadual asal iaitu 20 April. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan semua sampel sudah diambil, kontak dikenal pasti dan diasingkan manakala kes terakhir dilaporkan ialah pada 3 April 2021 iaitu sebanyak 8 kes. Baik, seterusnya 2 pengawal keselamatan mendakwa ditampar, dipukul dan diacukan pistol oleh majikan mereka yang bukan beragama Islam. Dalam kejadian jam 10 malam itu, kedua-dua mangsa ditampar dan dimarahi apabila memberitahu mereka berpuasa selepas ditanya sama ada mereka berpuasa atau tidak ketika berada di lobi residensi 1KL Jalan Pinang. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah berkata, kedua-dua mangsa kemudian mengikut suspek yang berusia 43 tahun itu ke rumahnya di Batu Nilam Kelang, Selangor sebelum dipukul dengan sebatang rotan. Polis Kelang Selatan menahan 4 individu yang disyaki terlibat dengan kejadian itu. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiasaan atas kesalahan mendatangkan kecederaan dan Seksyen 506 Kanun Sama atas melakukan ugutan jenayah. Baik, penularan satu rakaman audio di media sosial beberapa hari lalu berkaitan Kelantan bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Polis Kelantan mengesahkan berita terbabit adalah tidak benar. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mamat menasihatkan orang ramai untuk merujuk laman sesawang rasmi Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mendapatkan maklumat terkini keadaan dan arahan semasa berkaitan penularan COVID-19. Tindakan tegas boleh diambil terhadap individu terbabit di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Seterusnya, harga runcit petrol RON 95 dan diesel kekal pada harga RM2.05 seliter dan RM2.15 seliter bagi tempoh esok sehingga 21 April ini. Harga runcit petrol RON 97 juga kekal pada harga RM2.54 seliter. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan mengekalkan paras harga siling RM2.05 seliter bagi petrol RON 95 dan RM2.15 seliter bagi diesel.
Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menawarkan diskaun 70% ke atas semua saman dan kompaun selama 2 bulan bermula esok sempena sambutan ulang tahun JPJ ke-75 tahun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata diskaun itu membabitkan 3.5 juta notis saman dan kompaun yang masih aktif sejak 2010 sehingga kini. Tawaran diskaun itu diberikan bagi semua saman boleh kompaun yang masih lagi berkuat kuasa semasa tawaran kecuali kes dalam sebutan mahkamah. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Pusat Bayaran LHDNM hanya akan menerima bayaran cukai pengguna, cukai pendapatan, penghibur awam, bayaran kompaun, cukai keuntungan harta tanah, cukai pendapatan menggunakan kad kredit dan debit. Bayaran boleh dimuat melalui beberapa platform iaitu MyTax, mesin deposit tunai, dalam talian, mesin juru wang automatik dan kaunter pos Malaysia dan bank komersial. Pekerja dalam industri perkilangan dan pembuatan khususnya di Pulau Pinang dan Selangor diberikan keutamaan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Itu kata Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Ini kerana kedua-dua negeri itu adalah zon industri dengan aktiviti ekonomi yang amat rancak. Pulau Pinang dan Selangor antara negeri yang menyumbang kepada ekonomi negara kerana wujudnya industri dan aktiviti ekonomi yang rancak. Maka ini adalah zon yang akan diberikan keutamaan untuk pekerja dalam industri perkilangan dan pembuatan mendapatkan suntikan vaksin. Seorang wanita maut dipercayai ditikam seorang lelaki dalam kejadian pergedahan di rumahnya di Taman Perpaduan Ipoh malam tadi. Mayat K. Krishna, 31 tahun, ditemui terbaring di ruang tamu dengan beberapa kesan tikaman di dada. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri SAC Anwar Osman berkata pihaknya menerima panggilan mengenai pergaduhan antara mangsa dan suspek berusia 23 tahun itu kira-kira pukul 8.45 malam. Lelaki ini telah kita hantar kepada pihak hospital untuk rawatan lanjut disebabkan oleh beberapa tikaman. Kita tidak pasti sama ada tikaman tersebut dilakukan oleh wanita si mati itu ataupun dia cuba bunuh diri. Kita akan selanjut perkara ini. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan kerajaan telah menyalurkan allowans khas Barisan Harapan berjumlah RM607.33 juta setakat 2 April lalu. Jumlah itu bagi memenuhi 1,822,927 tuntutan yang diterima pihaknya. Penerima allowans merangkumi doktor, jururawat, kaki tangan, perubatan lain dan anggota beruniform. Seramai 24,919 orang telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program MyStep setakat 31 Mac 2021. Daripada jumlah itu, 23,477 pekerja ditempatkan di sektor awam sementara 1,442 di syarikat berkaitan kerajaan JLC serta rakan strategi mereka. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi laporan laksana menjelaskan kerajaan berjaya mencapai 49.8% sasaran keseluruhan program MyStep untuk tahun ini. MyStep merupakan inisiatif kerajaan bernilai RM700 juta yang membuka 50,000 peluang pekerjaan jangka pendek di pelbagai kementerian, agensi kerajaan serta JLC secara kontrak. Baik, seterusnya, Lembaga Getah Malaysia LGM sedia melatih 10,000 pekerja tempatan di Akademi Heavy Malaysia Langkawi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam industri sarung tangan getah negara. Akademi lengkap dengan pusat latihan dan penginapan mampu memenuhi keperluan itu dalam tempoh beberapa bulan akan datang. LGM turut mendapat kerjasama Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah di Malaysia dan Majlis Getah Malaysia bagi menyokong keperluan 34.7% tenaga kerja baharu industri sarung tangan getah tempatan. Produk sarung tangan getah menyumbang hampir 90% kepada pendapatan ekspor barangan getah negara dengan sarung tangan Malaysia menguasai lebih 60% pasaran dunia.
17 kes positif COVID-19 jangkitan tempatan telah dikenal pasti dijangkiti dengan varian B1351 Afrika Selatan. Varian tersebut mula dikenal pasti 18 Mac lalu pada 2 kaki tangan syarikat yang berpangkalan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dari kluster Jalan 5 serta 1 kes masing-masing dari kluster Kebun Baru dan saringan kontak rapat. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataannya memaklumkan bagi mengesan sejauh mana penyebaran varian B1351 lebih banyak kes-kes di kawasan geografi yang berdekatan termasuk daerah Kuala Langat dan daerah Sepang telah dijalankan dengan turutan jujukan genom penuh. Sehingga kini analisis filogenetik serta hubung kait geografi menunjukkan kebarangkalian kesemua 17 kes tersebut adalah daripada punca jangkitan yang sama. Datuk Bandar yang dipertua pihak berkuasa tempatan PBT dan pegawai penguatkuasa PBT grade 19 ke atas diberi kuasa mengenakan kompaun terhadap individu yang melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan kompaun itu termasuk kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP di Bazar Ramadan. Aduan mengenai ketidakpatuhan SOP di beberapa lokasi Bazar Ramadan telah diterima. Pegawai dan anggota polis yang berhasrat untuk berkahwin lebih daripada satu perlu memperoleh kebenaran dan keizinan secara bertulis daripada ketua jabatan masing-masing. Keizinan itu penting bagi mengelak mereka dikenakan tindakan disiplin atau boleh dianggap sebagai ingkar arahan Ketua Polis Negara. Kalau sahih bahawa seseorang itu telah berkahwin, apatah lagi kalau berkahwin di luar daripada negara Malaysia, itu dah dua kesalahan. Satu, kahwin tanpa keizinan. Dua, melakukan pergi ke luar kawasan tanpa keizinan. Apatah lagi kalau luar pada negara kita, lagi berat dia punya tu. Memang tak boleh lah. Itulah. Peranan klinik dan hospital swasta penting dalam membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk mempercepat program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bukan sahaja kerana mempunyai fasiliti perubatan yang baik tetapi juga meningkatkan keyakinan orang ramai untuk mendaftar bagi mendapatkan vaksin. GP klinik-klinik swasta ni mereka ada pesakit-pesakit mereka sendiri yang mereka telah bina satu hubungan kekeluargaan bersama dia patient. So mereka bila kita libatkan hospital swasta dan GP swasta, bukan sahaja kita menambahkan capaian di mana banyak GP ada di sebaran mereka ada di merata-rata kawasan. Bukan sahaja itu, malah GP-GP dan hospital swasta dengan hubungan mereka dengan pesakit-pesakit mereka boleh mengurangkan vaksin hesitansi. Kira-kira 40.8% daripada 701,000 individu yang berusia 18 tahun ke atas di Melaka telah mendaftar bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan setakat ini. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Melaka, Nasrul Minhad berkata daripada angka itu, 90,000 orang daripada kumpulan fasa kedua telah mendaftar berbanding sasaran kerajaan negeri seramai 130,000 orang. Orang ramai khususnya penerima suntikan vaksin fasa kedua diminta untuk mendaftar sebelum 19 April. Kita dalam lebih kurang 700,000 orang lah rakyat yang berumur 18 tahun ke atas yang boleh menerima vaksin. Dan setakat kepada hari ini lebih kurang dalam 40% lah yang telah berdaftar. Dan saya harap ramai golongan yang tertentu yang belum mendaftar, daftarlah ke diri melalui pelbagai cara yang telah pihak kerajaan sediakan, melalui MySejahtera, melalui boleh pergi sendiri kepada klinik-klinik kesihatan kalau tiada ni, melalui laman web kalau tiada kemudahan handphone yang ada sistem operasi untuk secara direct dengan MySejahtera. Kita banyak ruang-ruang yang diberikan. Baik, setakat ini di Kedah tiada lagi aduan diterima berkaitan kenaikan harga barang keperluan harian dan bahan mentah. Pengerusi Jawatan Kuasa Penerangan, Komunikasi dan Multimedia, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah, Romani Wan Salin, turut memberi jaminan barangan keperluan mencukupi sepanjang Ramadan dan Aidilfitri nanti. Sekarang di Kedah pun tidak ada isu yang sensitif sangatlah, insya-Allah.
op mantau. Kita adakan menggunakan op pantau lah. InsyaAllah. Setakat ni belum ada aduan lagi lah. Setakat lah yang Kedah, di Kedah ni tidak ada isu, walaupun di negara-negara lain, tapi di Kedah ni tidak ada aduan yang sensitif lah. Saya ingat kalau ada aduan apa-apa, maklumat dari segi barang kawalan ke, boleh selalu terus pada kita ada laman web dan ataupun jumpa terus di pejabat yang disediakan di 5 lokasi 5 daerah. Prasarana Malaysia Berhad mengambil inisiatif menyediakan juadah makan sahur untuk anggota polis dan kaki tangan hospital. Program Singgah Sahur bersama frontliner berkenaan yang membuka tirai di sekitar Lembah Kelang dengan juadah dihantar menggunakan bas Rapid KL akan diteruskan di Pulau Pinang melalui Rapid Penang. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bas Berhad Muhammad Yazurin Salij berkata sumbangan ini diharap dapat menyuntik semangat mereka meneruskan tugas masing-masing. Timbalan Presiden MRC Datuk Seri M. Saravanan meminta semua organisasi bukan kerajaan NGO masyarakat India di negara ini agar bersatu padu demi kepentingan generasi akan datang. Beliau berkata semua pemimpin NGO seharusnya perlu berbincang dan menyelesaikan isu-isu berbangkit termasuk isu melibatkan bahasa dan agama Hindu. Beliau mengulas mengenai isu beberapa NGO India yang membahaskan sama ada bulan Thai atau Chitrai mengikut kalender Tamil yang seharusnya disambut sebagai Tahun Baharu Tamil. Seterusnya, sebanyak 115 kuil dan tokong di ibu kota dikenal pasti didirikan di atas tanah kerajaan secara tidak sah. Itu kata Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Santara Kumar. Beliau berkata daripada jumlah itu sebanyak 8 kes berjaya diselesaikan dengan kuil dan tokong yang terlibat diberikan surat tawaran pendudukan secara sah. Manakala selebihnya ada yang ditawarkan tapak ganti yang dirizabkan sebagai tapak rumah ibadat bukan Islam. RIBI. Daripada baki 107 yang ada, sebanyak 56 telah dikenal pasti sebagai RIBI dan memerlukan tindakan segera iaitu berpindah kerana kawasan sebelum ini akan dibangunkan. Pelajar kategori orang kurang upaya OKU di Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA mendapat berita gembira iaitu pihak universiti bermurah hati untuk menyediakan bagi khas untuk mereka. Jelas Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Profesor Dr. Afandi Salih berkata kenderaan itu akan melancarkan perjalanan pelajar OKU untuk ke kelas. Pertukaran pembelian bagi berharga RM29,340 itu disalurkan oleh Pejabat Wakaf dan Endowment UNIZA. Padah menceroboh dan mencuri di sebuah masjid. Seorang lelaki yang mempunyai 7 rekod jenayah dijatuhi hukuman penjara 5 bulan oleh Mahkamah Magistrate Selayang. Magistrate Nur Hafizah Rajuni menjatuhkan hukuman itu ke atas Syahrudin Nazardin, 42 tahun selepas dia mengaku bersalah menceroboh dan mencuri di Masjid Nurul Iman, Kampung Kenanga Batu 18, Rawang, Selangor antara 12.15 dan 12.30 tengah malam 6 April lalu. Syahrudin dijatuhi hukuman penjara 4 bulan bagi pertuduhan menceroboh manakala penjara 5 bulan untuk pertuduhan mencuri. Namun mahkamah memerintahkan kedua-dua hukuman itu berjalan serentak bermula tarikh tangkap pada 11 April lalu. Capaian internet yang rendah di kawasan pedalaman di daerah Jelebu, Jempol dan Kuala Pilah dikenal pasti sebagai antara faktor jumlah pendaftaran vaksin COVID-19 melalui aplikasi My Sejahtera di Negeri Sembilan masih rendah setakat ini. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Harun berkata kawasan berkenaan sebahagian besar melibatkan perkampungan orang asli. Pegawai daerah dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK diarahkan untuk mengambil tindakan segera bagi memastikan rakyat di kawasan itu mendaftar pengambilan vaksin. Baik, kita teruskan dengan headline aktiviti. Bicara DR, Diari Rawat akan membincangkan mengenai Ramadan turun atau naik. Jadi nak tahu apa yang turun dan juga apa yang naik. Perinciannya pada malam ini bersama dengan Muhammad Ashraf Ismail iaitu Pegawai Sains Pemakanan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Anda boleh saksikan di saluran berita RTM. Baik, ini pula daripada Azmi Khalid Basker, live basking Jumaat
pada Jumaat iaitu 18 April bersamaan dengan 13 Ramadan 5 petang. Anda boleh saksikan secara live ataupun langsung di IG dan juga Facebook Malaysian Relief Agency Official, yang mana ini dibawakan oleh Malaysian Relief Agency ataupun kita kenali sebagai MRA. Baik, seterusnya domain keuangan yang akan membincangkan mengenai muflis, kebangkrapan dan jalan keluar ya. Pada Jumaat 16 April 10 pagi, jadi anda boleh saksikan di secara live di Facebook JPW Pahang, akan dibincangkan dan juga akan dikongsikan oleh Nur Ashikin binti Hashim ya, iaitu pengarah Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Kuantan. Seterusnya ini pula domain kemahiran iaitu kepentingan vaksin. Anda boleh saksikan secara live di Facebook Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Sembilan pada hari Jumaat juga 11 pagi iaitu esok bersama dengan Dr. Nabihah Syamsuddin, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Rantau untuk esok, InsyaAllah. Baik, seterusnya program pembangunan kerjaya belia 2021 peluang untuk belia Malaysia, di mana latihan percuma dan juga sijil e-sijil disediakan. Jadi siapa yang perlu ambil peluang ini? Anda warga negara Bumi Putera berumur 12 hingga 18 tahun, pendidikan sijil hingga sarjana muda, bekerja sambilan, masih mencari pekerjaan dan juga graduan akhir tahun pengajian. Boleh daftar terus ya. Kalau seperti yang tertera di kaca TV, QR code, ataupun anda boleh terus ke Majlis Belia Malaysia. Ini pula Kementerian Belia dan Sukan mengenai pertandingan membuat logo Sukan Negara 2030 yang mana bermula pada 8 April hingga 7 Mei. Jadi anda boleh hantarkan permintaan anda ataupun penyertaan anda ke info@vsn2030.my. Okey, ini adalah okey baik. Seterusnya retrospektif itu mengenai perjuangan kami menang penyamun komunis 1972, itu sebuah dokumentari klasik negara. Anda boleh saksikan di saluran bernama TV, juga di YouTube Finas Malaysia pada 16 April 2021 jam 9 malam. Baik, perkongsian itu mengakhiri pasukan saya hari ini. Saudara, jadikan bulan Ramadan ini sebagai medan untuk kita menjadi netizen yang bertanggungjawab dalam menyebarkan sesuatu berita. Sentiasa patuhi SOP, terutamanya kepada mereka yang mengunjungi bazar Ramadan nanti. 11 bulan kita menjalani kehidupan, jadikan 1 bulan untuk memperbaiki kehidupan. Saya Azam Abdullah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.